Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sorry, selamat tengah hari semua. Okey, sorry saya rekod ni pagi. Okey, pada hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi tahun 5 iaitu di bawah tajuk sistem takungan. Okey, kita akan tengok dulu pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama menerangkan sistem penanaman takungan, yang kedua membezakan sistem takungan kultur air dalam tanpa kitaran dengan kultur air dalam dengan kitaran. Dan yang seterusnya adalah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan nutrien dan kepentingannya dalam sistem takungan. Okey? Okey. Pada hari ini, murid-murid perlu menggunakan buku teks RBT tahun 5 dan juga buku nota RBT awak. So, untuk buku teks ni, semua saya nak keluarkan buku teks. Okey, kita akan belajar dengan berpandukan kepada buku teks. Okey. Semua saya nak keluarkan buku teks. Saya nak semua buka muka surat 71 saya rasa. Saya tengok. Ya, 71. 71. Okey. Kita akan tengok dahulu kultur air dalam tanpa kitaran semula. Okey. Ini adalah contoh kultur air dalam tanpa kitaran semula. Untuk kultur air dalam tanpa kitaran semula, konsepnya adalah akar tersebut perlu terendam di dalam takungan air. Okey. Akar ni perlu terendam di dalam takungan air. Okey. Kita tidak menggunakan tanah. Okey, kita hanya menggunakan air dan juga kita namakan dia yang ni, kita nama dia sebagai raga tanaman. Okey, raga tanaman. Okey. Kita tengok dahulu dia punya penerangan dia dekat sebelah sini. Dia kata pokok sayuran yang ditanam di dalam raga tanaman. Ini adalah raga tanaman. Raga tanaman ni adalah untuk menempatkan sayuran awak, untuk meletakkan sayuran awak. Okey. Yang seterusnya adalah penutup takung untuk memegang raga tanaman dan mengelakkan lalutan nutrien daripada terdedah kepada cahaya matahari. Okey. Untuk pokok itu tumbuh, pokok-pokok ini perlu ada beberapa kriteria untuk dia tumbuh. Yang pertama, dia perlu ada cahaya matahari. Yang kedua, dia perlu ada karbon dioksida. Dan yang seterusnya, dia perlu ada air. Okey, ketiga-tiga ni perlu ada. Okey, so dekat sini kita tengok daun dia menghala ke atas dan menerima cahaya matahari. Akar dia menyerap air ataupun nutrien yang telah diberikan. Itu sudah cukup untuk membuatkan pokok itu tumbuh. Okey, apakah nutrien ni? Nutrien kita campurkan ke dalam air. Nutrien ni macam vitamin lah. Okey, vitamin dicampurkan ke dalam air supaya untuk menggalakkan pokok ini tumbuh lebih cepat. Okey. Ini adalah sistem sistem kultur air dalam tanpa kitaran semula. Okey, awak boleh tengok saya ada carikan gambar-gambar dekat sebelah ni. Okey, kita akan tengok. Okey, yang pertama ni adalah set dia lah. Okey. Set untuk hidroponik kultur air dalam tanpa kitaran semula. Okey, kalau kita angkat dia punya penutup takung tu, bawah dia macam ni. Okey. Untuk kultur air dalam tanpa kitaran semula ni juga, kita boleh melakukan dia dengan cara DIY. Okey, ataupun kita boleh buat sendiri dekat rumah. Okey. Senang je. Senang je. Awak tengok ni, dekat sebelah bawah ni, ada contoh kultur air tanpa kitaran semula ni yang kita buat dengan menggunakan bekas minyak. Okey. Tong minyak ataupun plastik tong minyak tu, yang mak awak duk masak tu. So kita boleh dah masak, jangan ambil yang mak awak tak buka lagi. Okey.
Tak pasal-pasal nanti awak kena marah. So ambil yang dah kosong, dah tak ada apa-apa dah, basuh, kita boleh lakukan, kita boleh cuba buat kultur air dalam tanpa kitaran semula. Ini adalah contoh dia. Okey. Boleh kita buat dengan menggunakan banyak lagi cara-cara dia. Awak boleh tengok dekat dalam YouTube banyak lagi cara-cara dia. Bukannya tong macam ni saja. Kadang-kadang botol kicap tu pun kita boleh buat macam ni. Okey. Okey, yang seterusnya kita akan tengok kultur air dalam dengan kitaran semula. Okey, ini adalah dengan kitaran semula. Perbezaannya adalah yang pertama, air dia saja. Okey, yang ni dia kitar semula. Dia kitar semula bermaksud air dia tu dia bergerak daripada bawah naik ke atas, masuk ke dalam sistem takung dia dan turun kembali. Alatan yang digunakan adalah sama. Dia ada dia punya raga tanaman, dia ada larutan nutrien, dia ada sistem takungan dia. Tetapi perbezaan dia tu adalah air yang digunakan tu dikitar semula, bermaksud air dia tu dia berjalan. Air dia tu dia berjalan. Ni air dia berjalan, dia akan naik daripada bawah, naik ke atas, turun balik ke bawah ni. Dia akan berjalan. Okey, itulah dia. Perbezaan dia. Ini adalah perbezaan, ini adalah gambar dulu yang saya tunjuk dekat awak. Ini adalah contoh kultur air dalam dengan kitaran semula. Okey, ini adalah contoh dia. Awak boleh tengok. Okey, kelemahan dia satu je. Kelemahannya adalah awak perlukan tenaga elektrik untuk membuatkan benda ini berjalan. Itu adalah kelemahan dia lah. Kalau kultur air yang tadi awak tidak memerlukan tenaga elektrik. Yang ni awak perlukan tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya adalah fungsi. Okey, awak tengok fungsi. Fungsi dia punya alatan-alatan yang digunakan semua adalah sama. Kita ada raga tanaman, kita ada larutan nutrien, kita ada takung air, semua adalah sama. Yang pertama adalah larutan nutrien. Berada di dalam takung, berkeadaan statik. Kalau berkeadaan statik ni yang tidak bergerak, yang tanpa kitaran semula lah. Kalau yang dengan kitaran semula dia akan bergerak. Okey, larutan nutrien ni dia akan bergerak. Yang seterusnya membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Membekalkan nutrien bermaksud dia membekalkan vitamin kepada tumbuhan-tumbuhan tu. Larutan nutrien ni membekalkan vitamin kepada tumbuh-tumbuhan. Nak kata dia tak penting, dia penting juga. Okey, dia membekalkan nutrien. Tetapi kalau dia tak ada pun, tumbuh-tumbuhan tu boleh hidup, tetapi nak hidup dia tu lambat sikit. Kalau ada nutrien ni sebagai penggalak, dia lagi cepat. Okey, yang seterusnya adalah akar pokok. Mestilah terendam di dalam larutan nutrien. Ini penting. Kalau akar pokok tidak terendam, bermaksudnya awak tanam sampai 10 tahun pun pokok awak tidak akan tumbuh. Okey, akar pokok mesti terendam. Yang seterusnya adalah raga tanaman, bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam. Okey, raga tanaman yang saya tunjukkan tadilah. Yang seterusnya kita akan tengok perbezaannya. Ni awak kena tahu. Yang sebelah ni, yang sebelah kiri adalah tanpa kitaran semula, yang sebelah kanan adalah dengan kitaran semula. Okey, yang tanpa kitaran semula ni adalah larutan nutrien itu tidak bergerak. Dia berada statik. Macam itulah awak angkat dia, macam itulah dia. Macam takung, benda bertakung. Okey. Yang seterusnya adalah dengan kitaran semula. Kalau dengan kitaran semula ni kita ada pam dan kita perlukan tenaga elektrik untuk pumpkan air daripada bawah naik ke atas dan turun kembali ke bawah. Okey. Dia punya alatan dia sama.
dia ada larutan nutrien, dua-dua ada larutan nutrien, raga, dua-dua ada raga, takung air, dua-dua ada takung. Cumanya yang sebelah kanan ni dia ada pump. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok lakaran sistem takungan. Okey, lakarkan sistem takungan kamu. Ini saya dah bagi contoh dekat awak satu. Awak lakarkan, awak perlu lakarkan. Yang pertama, kultur air tanpa kitaran semula. Okey, kalau tanpa kitaran semula ni, macam yang tadi yang saya tunjuk tadi, air itu tidak bergerak. Okey. Yang sebelah kanan ni yang saya tunjuk contoh ni adalah lakaran dengan kitaran semula. Kalau dengan kitaran semula ni air itu bergerak. Ini adalah contoh yang saya telah buat. Okey, ini adalah contoh yang saya telah buat. So, saya nak awak buat satu contoh, satu lakaran di mana awak buat kultur air tanpa kitaran semula. Awak fikirkan sendiri macam mana awak nak buat kultur air tanpa kitaran semula ni dengan menggunakan botol apa, besar ke tidak, awak nak tanam berapa di dalam satu bekas tu. Mungkin awak nak tanam satu bekas tu satu sahaja, ataupun awak nak tanam satu bekas tu ada 3, ada 4, ada 2. Itu bergantung kepada kreativiti awak sendiri. Okey, saya nak awak hantarkan kerja-kerja awak ni kepada saya. Okey, selepas ni. Okey, kita akan tengok kerja pada minggu lepas. Untuk pada minggu lepas ni cuma ada beberapa orang sahaja yang hantar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang sahaja yang hantar. Okey, setiap apa yang awak hantar saya akan rekodkan dan kita akan nilai di dalam pada akhir tahun nantilah untuk PBS nanti. Okey, so saya nak banyak yang menghantar, lebih banyak murid-murid yang menghantar kerja kepada saya. Okey, itu sahaja daripada saya pada minggu ini. Saya harap awak dapat melakukan kerja awak yang telah saya berikan. Lakar sahaja dan hantarkan kepada saya. Lakar pun janganlah lakar cincai bocai. Lakar bagi elok-elok, bagi cantik-cantik. Macam saya lakar dekat sebelah ni dan hantarkan kepada saya. Ingat, kerja awak mestilah cantik dan kemas. Okey, sebabnya kerja ni melambangkan kepribadian kita. Kalau kerja kita kemas, melambangkan kepribadian kita adalah seorang yang kemas. Itu sahaja daripada saya. Sekian dahulu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.